Selamat sore AIAI, kita bersyukur boleh bertemu lagi di dalam persekutuan untuk kaum wanita. Semoga semua dalam keadaan sehat, ada di dalam pertolongan Tuhan. Nah, kita bersyukur kalau di dalam persekutuan ini kita nanti akan bersama-sama berdoa, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, lagu yang akan saya bawakan berjudul Cing Cing Ting. Di dalam Indonesia itu mendengar suara Tuhan. Sebenarnya lebih tepatnya itu mendengar dengan ringan-ringan, begitu ya, mendengar dengan ringan-ringan. Jadi sebenarnya apa artinya judul lagu ini, Cing Cing Ting? Jadi merupakan sebuah dorongan ya, agar kita bisa mendengarkan suara Tuhan dengan baik, begitu ya. Kita adalah domba Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Kita mendengarkan gembala kita, gembala juga mendengarkan suara kita. Jadi ini merupakan sebuah relasi yang sangat penting ya. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini, Cing Cing Ting. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Dengarlah, ku mau mendengar, ku mau dengar suara Tuhanku. Dengarlah, ku mau mendengar, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, ku mau ikut suara Tuhanku. Kau gembalaku, pimpin hidupku, gembalaku kenal suaraku. Mari kita masuk di dalam doa. 姐妹们，我们开始进入祷告。 Bapa Surgawi, Bapa yang baik, 我们慈善的天父 Bapa yang adalah gembala kami, 是我们的好牧子， memelihara kami, 喂养我们， selalu mencukupkan kebutuhan kami, 常常供应我们所需要的， tidak pernah meninggalkan kami. 从来没有离开我们一刻。 Bahkan Tuhan, Kau siap mendengarkan suara kami. 甚至神也愿意听我们的声音， Seperti lagu yang kami baru nyanyikan, 就好像刚刚我们唱播的这首诗歌， kami ingin mendengar suara Tuhan. 我们愿意听随你的声音。 Kami ingin punya relasi yang baik dengan Tuhan, 我们希望与神有和好的关系， sehingga kami boleh intim dengan Tuhan.
以至于我们可与神有亲密的关系。 Tolong kami Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu, 求神帮助我们，当我们聆听你的话语的时候， telinga kami dan hati kami dibukakan, 让我们灵里的耳朵、心灵都可以敞开，接受它， sehingga penuh dengan kesukaan kami mendengarkan firman Tuhan. 让我们以喜乐的心聆听你的话语。 Setiap wanita di dalam komisi persekutuan ini ada yang sakit, kami berdoa Tuhan kiranya menyembuhkan. 我们组内的姐妹们，假如有身体不舒服的，我们恳求神为我们医治。 Ada yang di dalam masalah pergumulan yang berat, kami berdoa Tuhan yang tolong. 姐妹们当中，假如有家庭上有问题、自身有问题的，我们也可以呼求神，求神为我们预备道路。 Dalam segala keadaan, biarlah Tuhan memberikan sukacita. 在所有的状况当中，求神赐给我们喜乐的心。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 我们这样的祈求、感恩、交托， Amin. 阿门。 Iya, selamat sore semua ayai wanita yang dikasihi Tuhan. 主内姐妹们午安。 Kita bersyukur ya, walaupun belum bisa bertemu, 我们非常感恩，纵然我们不能够面对面的相见， namun pada hari Minggu yang lalu sudah ada beberapa ibu-ibu yang datang ke dalam ibadah umum. 在上个星期的崇拜会当中，我们可以看到有几位老姐妹们已经可以到教会来参加聚会了。 Ya, ini mungkin karena sudah rindu ya dengan ibadah. 可能姐妹们也非常渴慕可以现场的来参加聚会。 Jadi jikalau memang ibu-ibu merasa leluasa mau datang dalam ibadah umum secara onsite, silakan datang. 假如姐妹们觉得在现场聚会比较舒服的话，比较适应的话，我们可以开始可以来教会参加崇拜会了。 Ya. Di dalam iman ya, kita boleh kuat di dalam Tuhan. 我们可以以信心来依靠神，让我们可以坚固起来。 Hari ini kita sudah sampai kepada kata bahagia, kata berbahagia yang ke-8. 今天我们要讨论的主题就是八福里面的最后一个福气， Ya, yang terakhir ya. 最后一个了。 Kita bersyukur walaupun dalam waktu yang cukup lama, tetapi akhirnya kita bisa sampai kepada kata berbahagia yang ke-8. 纵然我们觉得已经很长时间，我们讨论这个福气，现在我们已经可以讨论到最后一个福气了。 Mudah-mudahan ibu-ibu semua tetap bisa mengingat ya dari yang pertama ya sampai dengan yang ke-7. 姐妹们，我希望我们姐妹们都能够记得从第一个福气到第7个福气， Karena ini adalah sebuah pengajaran yang menjadi prinsip dalam kehidupan kita. 因为这是圣经教导我们在我们人生的生活的规则当中所要学到的。 Prinsip hidup kita itu berdasarkan ajaran Tuhan. 这个原则是按照神的教导。 Prinsip hidup kita itu berbeda dengan kebanyakan orang. 这个原则与普遍世人所想的是完全不相同的。 Contoh umpamanya ya, 比如说， Tuhan berkata di kata berbahagia yang pertama, 比如耶稣所说的第一福， ya Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang miskin. 主耶稣说，贫穷的人是有福了。 Ya, kita tahu bahwa kebanyakan orang itu justru berharap kalau mau bahagia itu harus kaya. 普遍人来说，假如要幸福的话，我们一定要富有。 Ya. Kata berbahagia di dalam aslinya itu adalah diberkati. 这里的福气原文来说是被祝福， Ya, itu adalah fu ya, diberkati. 就是被祝福的人。 Jadi kita tahu ya, kebanyakan kita sebagai orang Tionghoa sangat erat dengan kata diberkati ini. 我们晓得，我们华人非常
喜欢这个福气，就是被祝福的这个话语。 Dan selalu kita kaitkan dengan uang atau kekayaan. 我们常常以这个金钱来把它相关联。 Nah, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan yang berbahagia bukan dengan kekayaan, tetapi yang miskin. 但是主耶稣教导我们，这个福气不是财富，而是虚心的人。 Karena di dalam kemiskinan ini sebenarnya kita memiliki Tuhan yang adalah Bapa kita. 因为在这个虚心贫穷当中，我们有的是我们的天赋，我们拥有的。 Ya, jadi di dalam kita memiliki hubungan relasi dengan Bapa kita, 当我们与天赋有联系、有关系的时候， kita total bersandar kepada Bapa, bukan kepada apapun yang kita miliki. 我们是完全交托、完全依赖，不是依赖其他的东西。 Jadi disitulah kita harus miskin terhadap segala sesuatu, tetapi kita memiliki kekayaan karena memiliki Bapa sebagai pemelihara hidup kita. 所以我们要晓得，我们已经拥有了创造宇宙万物的天赋，这些其他的对我们来说已经是不重要了。 Jadi harapan kami ya ibu-ibu selalu memiliki ya di dalam membaca firman Tuhan akhirnya memiliki prinsip yang benar berdasarkan firman Tuhan. 所以姐妹们，当我们读经的时候，我们要非常晓得我们的原则是按照圣经说的。 Kita membaca ya ayat 10 sampai dengan ayat 12. 我们来翻开马太福音第5章，从第4节读到第12节。 Ya, ini adalah bagian yang terakhir dari 8 ucapan berbahagia. 这是登山宝训里面的8福里面的最后一个福气了。 Saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. 我们来看圣经马太福音第5章第10节，唯义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。人若因我辱骂你们、逼迫你们、捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了，应当欢喜快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。在你们以前的先知，人也是这样逼迫他们。 Iya, di sini kita bertemu dengan kata dianiaya, 这里我们可以看到“被逼迫”这个字， kata dicela, 这里被毁谤， ya, kemudian kata difitnahkan. 这里也有捏造各样坏话。 Jadi ini merupakan kata-kata yang sangat negatif sekali, 这些话语对我们来说是非常负面的， sangat tidak disukai. 是我们非常不喜欢的。 Kita tidak berharap ya bahwa kita menderita di dalam dunia ini. 我们不希望在世界上我们是受难受苦的。 Kita berharap bahwa kita bisa berbahagia, bersukacita ya menurut ukuran kebanyakan orang. 我们希望我们的生活是按照世人所谓的幸福来生活。 Tetapi Tuhan Yesus justru berkata, berbahagialah orang yang dianiaya. 但是耶稣却告诉我们，唯义受逼迫的人， Tetapi tentu tidak berhenti hanya sampai dianiaya ya. 当然不是只单单停止在受逼迫而已。 Kenapa kita dianiaya? 为什么我们会被受逼迫呢？ Di sini di ayat 10 dikatakan karena kebenaran. 这里10节告诉我们，唯义就是真理。 Karena orang Kristen hidup berdasarkan kebenaran, maka dia pasti dianiaya. 因为基督徒生活是在义中，在真理当中，所以世人不喜欢，所以就会逼迫他们。 Orang Kristen pasti dibenci. 基督徒常常被人恨恶。 Tuhan Yesus pernah berkata ya di Yohanes pasal 15 ayat 18.
耶稣在约翰福音15章18节里，这里也告诉我们， Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. 世人若恨你们，你们知道，恨你们已经恨我了。 Iya, sebagai pengikut Kristus kita pasti dibenci. 成为耶稣的跟随者，我们一定被人恨恶的。 Yang berkata demikian itu adalah Tuhan Yesus sendiri. 说这句话的是耶稣自己。 Jadi apa maksudnya Tuhan Yesus berkata sesuatu yang kita tidak sukai ya? 为什么主要告诉我们一些我们根本就不喜欢的话语？ Saya percaya kita semua tidak suka dibenci. 我晓得，我们所有的人都不希望被人恨恶。 Kita ingin disukai oleh banyak orang. 我们希望所有的人都爱戴我们， Sehingga di dalam kita melakukan di dalam supaya kita bisa disukai kebanyakan orang, kita ingin melakukan sesuatu supaya disukai banyak orang. 所以我们常常希望别人喜欢我们的时候，我们就做一些他们喜欢的事。 Ya, contoh sederhana ya, jangan menegur orang kalau kita ingin disukai orang. 比如简单的例子，我们不要批评别人，就是让别人不恨恶我们。 Kalau ada orang yang berbuat kesalahan, biarkan saja. 假如那些周遭的人犯错了，我们就随他吧， Tidak usah dibicarakan. 不需要把它说出来。 Kita pasti disukai. 我们当然会被人喜欢，被 Tetap 人爱戴。 Tetapi Tuhan tidak menyukai kita kalau kita bersikap demikian. 但是主当然不喜欢我们这样的态度。 Nah, ini merupakan sebuah pilihan yang sulit ketika kita masih ada di dalam dunia ini. 所以是在当我们还在世界当中，成为我们很困难的选择。 Kita selalu harus memilih antara Tuhan atau kebanyakan orang. 我们常常要选择是维护神还是维护我们周遭的人。 Tetapi kita tahu apa artinya kalau kita memilih seperti kebanyakan orang. 我们当然晓得，假如我们愿意选择随众人的喜好的话， Ya, kita tidak bisa ya sebagai orang percaya kita tidak bisa mengikuti kebanyakan orang. 成为相信的人，我们不能够随便的跟随那些世人所喜好的。 Kita harus berani untuk menegur orang kalau orang berbuat salah. 我们当然要勇敢的批评那些已经犯错了的人， Tapi tentu saja ya dengan cara-cara yang baik ya. 当然应该要用非常温和的态度， Pendekatan-pendekatan yang baik 用非常温柔的态度来接近他们。 walaupun belum tentu pendekatan yang baik pasti akan disukai. 当然不是意味着我们只要用随和、温和的态度接近人，他们就会接受我们。 Ya, karena kebanyakan orang tidak suka ditegur. 因为大部分人都不希望、不喜爱被人责备。 Apalagi sekarang kita hidup di dalam dunia yang katanya demokrasi. 特别是我们现在生活在这个自由的时代当中， Setiap orang hidup berdasarkan kemauannya sendiri. 每个人按照自己的喜爱来生活， Orang tidak suka dibatasi, 别人不喜欢被控制， ya, tidak suka mengikuti aturan-aturan tertentu. 也不喜欢生活在框框条条当中。 Sehingga kita melihat kalau kebanyakan orang saat ini cara hidup, gaya hidupnya sepertinya tanda kutip melanggar ya, mendobrak etika moral yang ada secara umum juga. 所以我们看到很多人生活在这个道德观念以外的生活方式。 Jadi sekali lagi tanggung jawab kita sebagai orang percaya. 所以再一次的，我们成为基督徒的责任， Kita harus menegur, 我们当然要责备这些犯错了的人。 kita harus menyampaikan kebenaran, 我们当然要把这个真理告诉他们， kita harus hidup berdasarkan kebenaran. 我们生活也要按照这个真理而活。 Nah, oleh karena itu
siap-siap untuk menghadapi hal-hal yang kurang enak. 所以我们一定要预备好自己，接受这些我们不喜欢别人对我们的态度。 Dunia tidak suka dengan kebenaran. 世界不喜欢这个真理，这个义。 Yesus Tuhan kita adalah kebenaran. 但是我们的主耶稣就是义， Oleh karena itu dia dibenci. 所以他自己本身已经被很多人恨恶了。 Dia disalibkan 他被钉在十字架上， karena dia datang untuk menyingkapkan dosa yang ditutupi oleh manusia. 他来到世界上是要打开我们自以为被隐藏的罪恶。 Nah, apakah ibu-ibu siap untuk hal itu? 姐妹们，我们预备好做这件事吗？ Karena Tuhan Yesus mengatakan kita adalah orang yang berbahagia walaupun kenyataannya kita tidak disukai oleh dunia. 这里圣经告诉我们，我们其实是有福的，纵然世界不喜欢我们，不接受我们， Kita disukai oleh Tuhan. 主耶稣会喜悦我们，接受我们。 Jadi ini merupakan sebuah prinsip kehidupan kita yang terbalik ya dengan kebanyakan orang. 所以这里告诉我们，我们生活的原则与众人的生活原则是完全不一样的。 Jadi ibu-ibu menderita itu memang tidak enak. 主内姐妹们，受苦当然是非常不舒服的， Disakiti itu tidak enak. 被人伤害也非常不舒服， Difitnah, dicela, dianiaya itu tidak enak. 被人逼迫、被人诽谤、被人用不好的话语说我们也非常不舒服的。 Tetapi kalau itu karena kebenaran, maka kita adalah orang yang berbahagia. 当然，我们得到这些负面的攻击的时候，假如我们是为义来接受的，这是我们成为有福的人了。 Saya pernah punya pengalaman kecil ya ketika masih sebagai guru di SMA. 我小的时候成为高中的老师， Jadi pernah sekali ketika ujian 所以当有一次考试的时候， dan ketika murid-murid di kelas yang mau ujian itu tahu bahwa saya yang mengawasi kelas mereka, 当孩子们晓得我今天是做考试的监督老师， mereka menghalangi saya masuk ke dalam kelas. 他们就拦阻我可以进到教室里面， Mereka tidak mau saya mengawas. 他们不要我监督他们考试。 Tetapi tentu saja mereka tidak bisa apa-apa ya, 当然，孩子们对老师是不能做什么的， karena saya tetap harus mengawas. 因为我一定要监督他们考试。 Karena di dalam mengawas, ya saya tentu saja tidak bisa membiarkan kalau ada hal-hal yang tidak baik. 当然，成为监督老师，我是很坚持我的立场，就是不许有这个不好的行为。 Jadi itu adalah pengalaman yang menarik. 这对我来说是一个非常有趣的经验。 Jadi kita bisa tahu ya, bahkan anak-anak kita, murid-murid kita pun sebenarnya tidak suka sebenarnya dengan kebenaran. 从这里我们可以看到，其实小朋友们也不喜欢这样的真理。 Ya, walaupun mereka dididik kebenaran, 纵然他们被教导什么是真理，什么是义， tapi ketika kebenaran itu bentrok dengan prinsip hidup mereka, pasti mereka akan melawan. 当然，这个他们的自己的生活原则与真理的原则相碰的时候，他们就会抵挡，会反抗。 Saya ingin mengutip lagi sebuah ayat, ibu-ibu. 姐妹们，我们再来看一处的圣经， 1 Petrus 4彼得前书第4章， ayat 1. 彼得前书第4章第1节。 Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti
berbuat dosa. 在彼得前书第4章，这里告诉我们，基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉体受过苦的，就已经一罪断绝了。 Ayat ini sedikit unik ya, ibu-ibu, 这里的经节有一些很特别的， karena seolah-olah mengajak kita, ayo menderita. 好像告诉我们，来吧，我们来受苦。 Karena dengan menderita, kita akan berhenti berbuat dosa. 因为借着受苦，我们以罪就断绝了。 Tetapi sementara itu kita juga tidak ingin menderita. 但另一方面说，我们是不愿意受苦的， Jadi ada kemungkinan kita masih akan jatuh di dalam dosa. 所以很可能的，我们一直会跌入最终。 Ini merupakan sesuatu yang menarik sekali di ayat yang ditulis oleh surat yang ditulis oleh Petrus ini. 在这个保罗这个书信里非常有趣的， Petrus. 彼得书信里， Kita tahu Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus. 我们晓得彼得曾经3次的否认主， Dia tidak ingin menderita. 他不愿意受苦， Karena itu dia menyangkal. 所以他当时就否认了主。 Karena dia takut kalau waktu itu dia mengaku sebagai pengikut Kristus, dia akan ditangkap. 因为当时假如他承认他是跟随主的，他害怕他也被抓拿。 Tetapi ketika dia sudah bertobat dan menyadari hal itu, 但是当他真正悔改、晓得这件事的时候， melalui ayat ini dia justru mengajak supaya pengikut-pengikut Kristus siap menderita. 接着这节他所写的经文，他告诉我们、教导我们，基督徒要在受苦。 Ya. Di dalam mengajak kita menderita ini, dia mengatakan sebagai mempersenjatai diri. 我们肉身受苦，我们的心智可以把这个心智当作是兵器。 Ya, apa artinya? 这是什么意思呢？ Kalau kita takut menderita, 假如我们害怕受苦的话， maka kemungkinan besar adalah bahwa kita tidak akan hidup berdasarkan kebenaran. 这意味说我们不敢、不愿意活在真理当中。 Contoh tadi saya sebagai guru yang mengawas ujian. 比如说，我刚才是说到我是监督考场的老师。 Jikalau saya ingin disukai anak-anak sekolah, 假如我希望孩子们喜欢我的话， maka saya berharap saya bisa melakukan hal yang baik untuk mereka supaya mereka menyukai saya. 我可以做一些孩子们喜欢我的事，以至于他们会更喜欢我。 Jadi supaya mereka menyukai saya, waktu ujian saya akan istilahnya tutup mata kalau mereka melakukan hal yang tidak benar. 这就说到，假如我要他们喜欢我的话，我就随他们所要的，随他们怎么样来做一些他们想要做的事。 Nah, saya tidak menderita kalau saya tutup mata, ya, tidak mengawasi dengan baik. 假如我不特别小心的监督他们的话，孩子们就会特别的喜欢我。 Iya, mereka pasti akan menyukai saya. 他们当然会非常的喜爱我， Tapi kenyataannya adalah bahwa saya tidak bisa melakukan itu. 但事实上我根本不能够做这件事， Jadi saya siap menderita, 所以我预备好这个叫做受苦， tidak disukai oleh anak-anak murid. 就是孩子们、学生们完全不喜欢我。 Ya, ini sesuatu pengalaman yang sederhana. 这是一个非常简单的例子， Tetapi saya percaya kita semua ada saat-saat akan mengalami itu. 我相信我们主内姐妹们时常可能会碰到这样的事情。 Pada saat seperti itu kita akan memilih. 在当时的状况之下，我们一定会选择 Memilih ikut prinsip Tuhan atau mengikuti prinsip kebanyakan orang. 我们愿意选择上帝的原则，或者是我们周遭人生活方式的原则。 Jikalau kita memilih mengikuti prinsip kebanyakan orang, 假如我们选择周遭人喜欢的生活原则的话， kita berpikir kita bahagia. 我们想可能我们已经幸福了，有福气了。 Ya, mungkin pada waktu itu kita bahagia.
也许在当时我们是感觉到幸福了， Tetapi ya bahagianya itu hanya di dalam kesementaraan itu. 但是这个幸福感只是暂时而已。 Karena kalau kita tidak hidup berdasarkan kebenaran, kita tidak mungkin keterima bersama dengan Tuhan di surga. 但是，假如我们不接受、不顺从上帝的天父的原则的话，我们不能够与他在天国里面有份。 Jadi kalau kita ingin betul-betul memiliki bahagia dan sukacita, 假如我们真的希望有永远的福乐的话， berdasarkan perkataan Tuhan, 我们要按照神的话语， maka kita harus hidup berdasarkan kebenaran Tuhan. 我们就要生活在神的真理里面。 Dan dengan demikian konsekuensinya adalah kita akan dibenci oleh kebanyakan orang. 它的结果就是我们会被周遭的人不喜悦、接受。 Tidak ada pilihan, ibu-ibu. 姐妹们，我们没有选择， Atau hanya ada dua pilihan. 或者来说只有两个选择性。 Ikut prinsip kebenaran Tuhan atau ikut prinsip kebenaran dunia ini. 我们跟随主的生活原则，还是跟随属世的周遭人的生活原则？ Nah, semoga kita bisa memilih tentunya yang terbaik. 当然，我们希望我们每个人都能够选择最好的原则， Yaitu memilih prinsip kebenaran Tuhan. 就是选择上帝真理的原则。 Mari kita melatih diri kita, hidup kita, 让我们自己操练我们的生活方式， telinga kita, 我们的耳朵， agar kita bisa mendengar suara Tuhan dengan baik. 让我们可以好好的、仔细的听到神对我们说的声音。 Karena Tuhan terus memperdengarkan suaranya. 因为神不断的把他的话语告诉我们， Tuhan ingin memiliki satu relasi dengan kita. 神愿意与我们有一个美好的关系。 Nah, relasi yang terjalin dengan baik itu adalah melalui mendengarkan suara Tuhan. 这个好的关系可以被建立起来，就是借着我们常常听神的话语。 Suara Tuhan menjadi prinsip kebenaran kehidupan kita. 神的话语成为我们真理原则的最唯一的路途， Itulah kebahagiaan. 这就是所谓的福气， Itulah sukacita, kegembiraan. 这就是我们将得到的喜乐、平安。 Mari kita hidup berbahagia sesuai dengan firman Tuhan. 让我们按照真理、圣经里的话语来生活的幸福的生活。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们来做结束的祷告。 Bapa, Engkau ingin kami bahagia. 天父啊，你要我们每个姐妹们都生活在幸福当中， Namun kami sering salah di dalam memilih. 但是在选择方面，我们常常选错了。 Kami berpikir bisa bahagia di dunia ini sama dengan apa yang Tuhan inginkan. 我们觉得我们在生活上的幸福，就好像神所要的。 Tetapi biarlah dengan 8 kata bahagia yang sudah kami pelajari satu demi satu, 但是借着神，你不断的告诉我们，登山宝训里面的八福的每一个福气， sungguh-sungguh boleh menyadarkan kami mana yang harus kami pilih. 让我们切实的晓得我们到底应该选择怎么样生活。 Bapa Surgawi, berkatilah di dalam pilihan-pilihan kehidupan kami. 父啊，求你帮助我们在选择生活当中， Jangan membiarkan kami salah memilih, 不让我们错选了， agar kami boleh berbahagia kekal. 让我们可以得到这个永恒的福气。 Terima kasih Bapak Surgawi, 天父啊，感谢你， berkatilah ibu-ibu semua, 求你祝福所有主内的姐妹们， berikanlah bahagia berdasarkan prinsip kebenaran-Mu, 求你按照你真理的福气赐给我们。 berkatilah mereka ketika mengalami kesulitan, 当我们碰到面对困难的时候，求你祝福我们，引领我们。 Terima kasih Bapak Surgawi. 天父啊，感谢你，
Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们这样的祈求感恩交托，乃是奉靠主耶稣基督圣名祈求的。 Amin. 阿门。